Ustaz balik pada soalan rumah tadi kan. Okey, sebab kalau macam harta cash ke apa, dia senang dibahagikan lah. So kalau macam rumah tu, agaknya dari firasatnya, okey, walaupun 12, katalah pak cik yang mendapat tu kan, dia insist dia nak jual sebab dia nak dapatkan dia punya, sebab orang selalu bila ni dia nak Mudah, mudah. dapatkan liquid kan. So Mudah. dia kalau dia nak jual rumah tu untuk dapatkan bahagian dia, macam mana Ustaz? Dalam faraid ni ada takharuj. Ni aku bagi satu penyelesaian lah. Kalau yang lain tak nak jual rumah, tak perlu jual rumah. Macam mana nak buat? Kita tengok berapa nilai pakcik tu punya dalam rumah tersebut. Contoh macam 100,000 sebab nak mudah kan. 10 minit daripada 100,000 maknanya berapa? 10,000 kan? 10,000. 10,000 ni kita tanya adik-beradik yang lain tu, ada ke tak 10,000 harga duit? Kumpul dengan siapa yang ada. Contoh ada seorang adik-beradik tu dia kaya, dia boleh bagi 10,000 tu. Dia bagi 10,000 tu pada pakcik dia dan milik pakcik dia dalam rumah tu jadi milik dia. Selesai. Ataupun adik-beradik tadi berpakat kumpul harga yang pakcik dia punya, bagi pada pakcik dia, dah selesai. Itu satu. Ataupun contoh si mati ni meninggalkan harta lain seperti kereta ke apa ke. Walaupun kereta tu harga dia murah pada bahagian pakcik ni, kita tanya pakcik tu, pakcik ni dipanggil takharuj. Pakcik nak tak pakcik ambil kereta yang rumah pakcik ni? Sebab nak jual ni payah. Adik-beradik lain bersetuju bagi kereta pada pakcik, yang harga yang rumah ni pakcik dah tak ada. Selesai dah daripada faraid. Macam tu Okay, contohnya. sambungan Ustaz daripada soalan tu. Bayangkan kereta rumah tu tadi, so okay, semua tak kisah nak jual. Jadi dia orang sewakan. Hasil daripada sewa tu memang setiap kali bagi faraid lah kepada semua yang penama tu Betul. ya Ustaz. Betul. Tu sama juga. Itu cara penyelesaian yang boleh diterima juga. Dia tak masalah sebenarnya. Persepakatan ni dah berlaku pada zaman sahabat lagi. Dipanggil takharuj. Sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, dia ni kaya. Kaya, sangat melampau kaya. Bila dia mati, dia meninggalkan 4 orang isteri. Dan isteri yang keempat tu dia talakkan sewaktu dia dalam keadaan nazak. Sebab harta dia banyak, mereka berpakat, isteri-isteri ni berpakat nak keluarkan satu amount untuk si isteri yang keempat tadi. Untuk isteri yang keempat tadi, dan lupakan faraid yang lain. Mereka keluarkan amount yang besar lah, tetapi sebenarnya amount yang besar tu lebih sikit daripada amount yang sepatutnya mereka terima, dan isteri yang keempat itu bersetuju. Selesai. Walaupun sudah ditalak Ditalak dalam keadaan dia sakit lah. Dalam tolak, dipanggil tolak untuk lari daripada faraid. Dia memang nak lari daripada faraid, kita tak kira lah yang dia buat tu. Ulama akan iktiraf juga dia ni penerima lah, kerana dia tidak mentalak isterinya tu kecuali nak lari daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, satu soalan. Kalau misalnya wasiat, kita tahu maksimum 1/3 yang kita boleh wasiatkan pada apa-apalah. Katakan kita nak wasiatkan tanah kita pada untuk rumah tahfiz kan, nak buat mahat ke kan. Sekali bila para waris nak kasih bahagian untuk ke rumah mahat tu, tiba-tiba dia realise tanah tu punya value lebih daripada 1/3 total harta orang tu. Macam mana keadaan dia nak tackle waris wasiat ni? Asal wasiat ni lah yang bagi tahu supaya dapat tengok background dia. Asal wasiat ni, Nabi dah sebut tadi, tak ada wasiat lagi kepada para waris. Kemudian datang satu hari, sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu tu dia hanya ada seorang anak perempuan. Ni orang duk takut sangat siapa anak perempuan saja kan. Zaman jahiliyah lagi ni sebenarnya, kita saja tidak ambil. Kita ingat berlaku pada zaman kita saja, tak berlaku pada zaman Nabi. Tak, dah berlaku zaman tu. Bahkan faraid ni diturunkan untuk menyelesaikan masalah ni sebenarnya. Sebenarnya faraid ni menyelesaikan masalah kita nak bimbangkan tu, yang kita nak create alternatif lain seperti hibah dan sebagainya tu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia ada satu orang anak perempuan, kemudian dia dilanda penyakit. Dia sangka dia nak mati dah. Nabi pun ziarah dia. Waktu dia sakit, bila dia sedar, dia tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ni ada seorang anak perempuan dan harta aku banyak. Bolehkah aku wasiatkan ke semua harta?" Dia tak bimbang anak perempuan dia. Kenapa tahu? Kerana anak perempuan dia tahu nanti akan ada lah orang yang berkahwin dengan dia, orang tu akan tanggung dia. Bahkan dia terbalik dengan kita kan, sahabat Nabi, takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kepada Nabi, "Adakah aku boleh wasiatkan semua harta aku?" Nabi kata tak. Dia tanya lagi Nabi, "Separuh wahai Rasulullah?" Nabi kata tak. Lepas tu dia kata, "Kalau 1/3 wahai Rasulullah?" Baru Nabi kata sulus, 1/3. Was-sulusu katsir. Nabi komen lagi selepas tu, Nabi bukan hanya bagi kebenaran sahaja, tapi Nabi komen, Nabi kata was-sulusu katsir. Dan 1/3 pun banyak wahai Sa'ad. Maksudnya kalau kita bagi wasiat 1/3 tak sunnah, kerana Nabi nak harta tu pergi kepada waris kamu. Lepas tu Aisyah sendiri ditanya oleh seorang perempuan ni, dia mati tidak meninggalkan harta yang banyak. Dia tanya, adakah dia boleh untuk dia wasiat? Aisyah tanya, berapa orang anak kamu? Dia pun cakap ada berapa orang, 4 orang ke macam tu. Anak dia ramai jugalah. Aisyah kata tak perlu wasiat. Bagi semua harta kamu kepada anak-anak mereka lebih layak untuk menerima. Maknanya kepada waris lah. Mereka lebih layak untuk menerima daripada kamu wasiat kepada yang bukan waris. Sebab kalau kita wasiatkan, kita kena faham, harta waris akan berkurangan.
kita tak ada harta dah. Kita bagi pula 1/3 pada wasiat ni. Wasiat ni kepada orang yang bukan waris. Sedangkan yang lebih utama menerima adalah waris. 1/3 tu limit dia dan limit yang Nabi benarkan. Tetapi limit itu limit yang tidak sunnah. Kalau kita boleh rendahkan lagi tu 1/8 ke lebih kecil daripada 1/3, itu adalah lebih sunnah dalam kes wasiat ni. Kerana kita melebihkan harta kepada orang yang lebih utama, iaitu waris kita. Ini hanya background untuk kita tahu kenapa wasiat 1/3 dan kenapa kita nak bagi tahu yang 1/3 tu sebenarnya tak sunnah. Yang sunnah makin kurang. Bila dia bagi wasiat 1/3 tu, itu kira limit yang tak sunnah dah lah. 1/3 dia bagi tu, 1/3 dia benarkan oleh Nabi dan 1/3 tu dia nak ambil semua. Maknanya dia kurangkan harta para waris pada tahap limit dia lah. Dah tak boleh kurangkan dan lebih pada ni dah. Maknanya dia ambil semua hak waris yang dibolehkan untuk dia ambil semua. Macam tu. Itu makna 1/3. Dan itu tidak sunnah. Yang sunnahnya kita tinggal lebih kepada waris kita. Yang wasiat kepada bukan waris ni sikit-sikit sahaja kepada orang yang memerlukan. Contohnya dia waris kita juga, tapi dalam kes ni dia terhijab. Kita bagi pada dia sikit. Macam tu. Lepas tu 1/3 tadi jika diwasiatkan, kemudian bila dah tengok value tanah tu melebihi 1/3 yang dibenarkan oleh syariat Islam, dia kena tengok balik pada para waris. Kalau waris bersetuju, maka bolehlah diagihkan 1/3 tadi kepada wasiat. Kalau semua waris tak bersetuju, hanya boleh hadkan kepada 1/3 sahaja. Kalau ada waris bersetuju, ada waris tak bersetuju, waris yang tak bersetuju ni kita kena kira. Ada cara pengiraan lah. Yang tidak bersetuju tu tidak akan diambil daripada hak mereka. Yang bersetuju ni akan diambil daripada hak mereka, dimasukkan ke dalam wasiat yang melebihi 1/3. Maknanya ada possibility wasiat tu akan lebih daripada 1/3 lah. Betul. Jika dibenarkan dengan syarat dibenarkan oleh waris. Maknanya selepas kematian berlaku, kena tanya balik waris. Ayah kamu ni dah beri wasiat lebih daripada 1/3. Siapa yang antara kamu bersetuju, siapa yang tak bersetuju? Tak boleh tanya dah, ayah dah meninggal. Limit ayah adalah 1/3 sahaja. Kalau kami bagi lebih, maknanya kami mengambil hak kamu. Siapa yang setuju, siapa yang tak setuju? Kena tanya macam tu. Orang yang bersetuju tu, dia relakan hak dia tu untuk dikurangkan dan diberikan kepada wasiat yang ayah dia wasiat.